Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini bagi bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. 3.1, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. 3.1.1, menyatakan maksud pemasaran. Maksud pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Di sini kita dapat lihat maksud pemasaran adalah perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Seterusnya, pendapat Philip Kotler, pemasaran ialah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Ini adalah maksud pemasaran menurut Philip Kotler. Okey, seterusnya, pemasaran ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Di sini kita dapat lihat kata kunci bagi maksud pemasaran ialah yang pertama kita dapat lihat aktiviti perniagaan, kedua kita akan salurkan barang dan perkhidmatan dan melibatkan pengeluar kepada pengguna. Ini adalah kata kunci bagi maksud pemasaran. Seterusnya, kita tengok di sini, ini contoh aktiviti pemasaran. Okey, pengeluar proton. Kereta proton ni sebagai pengeluar dan kita sebagai pengguna. Okey, ini dipanggil aktiviti ni adalah aktiviti pemasaran. Seterusnya, ini adalah peta alir bagi bidang pemasaran. Dimulai dengan keperluan dan kehendak pengguna. Kat sini kita dapat lihat keperluan kita berbeza. Okey, jadi apabila ada keperluan adalah permintaan dan produk dikeluarkan, seterusnya ada nilai dan berlakulah proses pertukaran, urus niaga dan seterusnya terdapatlah pasaran untuk memasarkan produk sedia ada. Seterusnya kat sini, kawak boleh rujuk buku teks RBT tingkatan 3, muka surat 126 hingga 127. Okey, ini adalah contoh aliran pemasaran produk keluaran Proton Holding Berhad. Di sini kita dapat lihat nombor 1. Okey, produk nombor 1 ni adalah pengeluar. Okey, nombor 1 pengeluar. Okey, pengeluar akan menentukan produk yang hendak dihasilkan ataupun dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ini tujuan pengeluar. Yang kedua, apabila pengeluar mengeluarkan produk, akan berlakunya proses kegiatan menyimpan produk. Okey, berlaku di mana? Di pergudangan. Okey, aktiviti menyimpan produk di dalam gudang dan aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan. Seterusnya, ini peringkat yang kedua. Okey, peringkat yang ketiga, kita akan berlakunya proses pengangkutan. Okey, ketiga ni pengangkutan lah. Okey, aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke tempat yang memerlukan. Di mana ada permintaan, produk itu akan dihantar melalui sistem pengangkutan. Yang keempat, ada juga dipanggil adalah sistem promosi lah. Promosi adalah aktiviti pengiklanan. Promosi jualan langsung dan publicity untuk tujuan memperkenalkan produk. Okey. Aktiviti yang kelima adalah perniagaan akan berlaku apabila aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna untuk tujuan mendapat keuntungan. Manakala yang terakhir, dia ada pengguna akhir dan juga pengguna organisasi. Apa perbezaan pengguna akhir dan pengguna organisasi? Kalau awak tengok kat sini, nombor 6 ni. Okey, pengguna akhir adalah membeli produk bagi kegunaan peribadi dan keluarga ataupun isi rumah. Manakala pengguna organisasi adalah membeli produk untuk digunakan dalam kegiatan perniagaan seperti teksi sewa beli. Okey, itu sahaja untuk pengenalan bagi maksud pemasaran. Sekian, terima kasih.